Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 pagi. Harga minyak mentah dunia jatuh di tengah-tengah kebimbangan kelembapan ekonomi global akan menjejaskan permintaan untuk produk petroleum. Minyak penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos susut 8.2% kepada $99.5 setung. Ini merupakan kali pertama WTI didagangkan pada harga bawah $100 setung dalam tempoh 2 bulan. Manakala minyak Brent bagi penghantaran September merosot 9.5% kepada $102.77 setung. Sesi persekolahan secara bersemuka di Filipina akan dibuka sepenuhnya pada November buat kali pertama dalam tempoh lebih 2 tahun. Presidennya Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan sesi bersemuka akan bermula pada September dan prosesnya akan disegerakan dalam tempoh 2 bulan disertai kempen vaksinasi. Ketika ini hanya pelajar di 100 daripada lebih 61,000 sekolah dibenarkan menghadiri sesi bersemuka sejak November. Negara itu antara yang paling lewat memulakan sesi persekolahan bersemuka selepas penutupan sekolah pada 2020 disebabkan perintah berkurung yang berterusan. Suspek yang melepaskan tembakan rambang semasa perarakan bersempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat pada 4 Julai di Chicago didakwa atas 7 pertuduhan membunuh dengan niat. Peguam Negara Lake County Eric Reinhardt berkata Robert Crimo 21 tahun akan berdepan berpuluh-puluh lagi pertuduhan jika disabitkan bersalah. Dia berdepan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Terdahulu, polis mengesahkan suspek telah merancang plot serangan selama berminggu-minggu. Dia juga berpakaian seperti wanita dan bermakeup untuk menutup tatu di wajahnya. Jurucakap polis Chris Coverly turut memaklumkan Crimo membuat pembelian senjata secara sah dan menyasarkan mangsa secara rawak. Dalam kejadian itu, 6 maut manakala lebih 20 orang cedera. Crimo melepaskan lebih 70 das tembakan sebelum ditahan beberapa jam kemudian. 2 lagi anggota pengaman PBB maut, 5 lagi parah selepas kereta perisai yang dinaiki mereka meletup akibat terlanggar periuk api di utara Mali. Misi MINUSMA mengesahkan anggota yang terkorban merupakan warga Mesir. Kejadian itu berlaku di lebuh raya tersalid Gao. MINUSMA mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbabit. Sejak misi itu ditubuhkan, 177 anggotanya maut dalam serangan pengganas termasuk 4 bulan lepas. 8 anggota pengaman turut cedera akibat letupan periuk api di wilayah Timbuktu pada 23 Jun. Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada masa ini tiada rancangan membuka pangkalan di Sweden dan Finland sebaik sahaja kedua-dua negara itu melengkapkan proses permohonan keanggotaan semalam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Setiausaha Agung NATO, Mircea Giona. Menurutnya, Sweden dan Finland mempunyai pasukan tentera yang hebat dan berupaya mempertahankan negara masing-masing. Selepas proses permohonan dibuat, terpulang kepada Parlimen di semua 30 negara anggota NATO untuk meratifikasi keahlian Oslo dan Helsinki dalam perikatan itu. Setiausaha Kesihatan Britain Sajid Javid meletak jawatan ia sebagai tanda bantahan kepada kepimpinan Perdana Menteri Boris Johnson. Dalam surat peletakan jawatannya, Javid berkata kerajaan yang dicemari beberapa skandal tidak akan berubah bawah teraju Johnson. Beliau juga telah hilang kepercayaan kepada Johnson. Terdahulu, Menteri Kewangan Rishi Sunak turut membuat keputusan berundur atas sebab yang sama. Menurutnya, kerajaan gagal melaksanakan amanah dengan betul, cekap dan serius seperti yang diharapkan rakyat. Jawatan itu kini dipegang oleh Nadhim Zahawi yang sebelum ini memegang portfolio Setiausaha Pendidikan. Menurut Johnson, pelantikan Zahawi telah mendapat perkenan Ratu Elizabeth II. Kuasa-kuasa Barat menggesa supaya Persekutuan Sukan Antarabangsa menggugurkan keanggotaan Rusia dan Belarus susulan pencerobohan ke atas Ukraine. Dalam satu kenyataan bersama, 35 negara Barat campur
Jepun dan Korea Selatan mengulangi desakan pada 8 Mac lepas agar tiada kejohanan antarabangsa diadakan di Rusia dan Belarus. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Anand dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.